Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hari ini insya-Allah bersama dengan kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah. Okay, nama kitab kita oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kita sampai ke muka surat di sini, muka surat 14, muka surat 19. Okay, kita masih lagi dalam bab yang ketiga berkenaan dengan cara ahli sunnah berinteraksi pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Cara ahli sunnah dalam memahami ataupun beramal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan kita sampai kepada makna al-ilhad ya. Ini makna dari ilhad ni. Ini kita sampai di sini. Ya. Ini kita sampai makna al-ilhad ni. Okey, makna ilhad. Sini. Kita dah baca berkenaan dengan al-ilhad dalam pada bahasa. Ada kata di sini apa dia? Al-ilhad itu ulang baliklah. Okey, di sini al-ilhadu, mana ilhad fil lughah pada bahasa adalah al-mail. Al-mail maksud condong ataupun cenderung. Sebab tu kita panggil liang lahat. Dia liang lahat ni benar, liang lahat dalam kubur tu kan. Kubur tu. Jadi maknanya dia orang gali macam tu, kubur kan. Gali macam tu, lepas tu dia condong ke sebelah arah kiblat kan, bawah tu, untuk dimasukkan jenazah di lahat tu. Jadi maknanya dia bentuk L. Dia bentuk L, turun, dia bengkok sikit, bawah tu, bengkok tu maknanya lubang tu sekadar boleh masuk jasad ataupun jasad jenazah tadi lah, jasad orang mayat tadi kan. Masuk situ maka dia letak papan, dia timbus di atas ni. Jadi jenazah tu ada di sebelah ni. Faham tak? Jenazah tu ada di sebelah ni. Jadi timbus di sini lah. Papan yang tutup jenazah ni. Jadi tempat jenazah tu dipanggil lahat. Tuan sadar? Okey. Jadi liang lahat. Jadi ilhad ni maknanya condong. Condong. Itu makna lahat. Makna lahat ataupun ilhad lah. Jadi al-mailu maknanya condong. Al-mailu maknanya condong. Okey. Ini di sudut bahasa, fil lughah. Epistemologi, kalau kan, epistemologi yakni wafil istilah. Dan pada istilah pula lahat tu lahat itu al-mailu, ialah condong amma yajibu i'tiqaduhu, daripada condong ataupun menyeleweng lah, kita terjemah supaya kita senang faham. Mana menyeleweng, amma yajibu i'tiqaduhu, daripada apa yang wajib kita mengiktikadkannya. Apa yang wajib kita mengiktikadkannya, maka itu dia panggil ilhad lah, menyeleweng daripada apa yang wajib kita beriktikad dengannya ataupun beramal dengannya. Iktikad dengan hati lah, amal dengan anggota badan. Dan ilhad itu terbahagi pada dua bahagian. Bahagian pertama bahagian pertama berkenaan penyelewengan pada nama-nama Allah. Al-ilhad fi asma'illah, itu penyelewengan pada nama-nama Allah. Yang kedua, al-thani, penyelewengan pada ayat-ayat Allah, pada ayat-ayat Al-Quran lah, penyelewengan pada ayat-ayat Al-Quran. Itu ilhad, ada dua bahagian, ilhad pada nama dan ilhad pada ayat. Okey, fa'amal ilhadu fi asma'ihi, adapun penyelewengan pada nama-nama Allah Ta'ala, fahuwa al-udulu, maka ianya adalah berpaling. Udul ni maknanya berpaling, kan? Berpindah, berpaling. Anil haqqi, daripada kebenaran yang wajib, al-wajib, kebenaran yang wajib lah, fiha padanya. Maksudnya keluar daripada kebenaran yang wajib, yang sebenarnya lah. Itu maknanya ilhad pada nama-nama Allah. Yang wajib tentang nama-nama Allah ni maksudnya orang tak ikut, dia buat yang menyeleweng. Wa huwa arba'atu anwa', dan ia ada empat jenis ilhad pada asma', pada nama-nama Allah Ta'ala ni ada pada 4 jenis.
Jenis yang pertama ayyunkira syai'an minha, bahawa dia mengingkari sesuatu daripadanya, daripada nama-nama Allah itu. Atau mimma dallan alaihi minas sifat, ataupun dia mengingkari daripada apa yang telah menunjukkan atasnya oleh segala sifat. Segala dalil yang menunjukkan sifat-sifat Allah Ta'ala tadi dia mengingkari. Itu jenis yang pertama. Kama fa'ala al-mu'attilah, seperti mana dilakukan oleh golongan mu'attilah. Mu'attilah ni pada golongan yang membatalkan, yang menolak terus nama-nama Allah, daripada Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala sifat, itu mu'attilah. Dan sebab tu dalam bahasa Arab perkataan cuti itu maknanya cuti itu utlah. Utlah tu maknanya cuti. Kita ada utlah lah hari ni. Al-yawm indana utlah. Hari ni kita ada cuti. Jadi utlah tu makna cuti. Cuti ni tak ada. Meniadakan pekerjaan. Itu saja. Itu makna utlah. Jadi mu'attilah mereka yang meniadakan. Jadi mu'attilah pada nama-nama Allah, mereka yang meniadakan nama-nama Allah. Maksud dia mereka menafikan nama-nama bagi Allah. Itu golongan mu'attilah. Yang kedua, jenis yang kedua, ilhad yang kedua pada nama Allah pada ayyaj'alaha, bahawa ia menjadikannya, kan, nama-nama Allah itu dalatan, sebagai bukti. Dalatan ni dalil lah, sebagai dalil gitu, yang menunjukkan ala tashbihillahi bi khalqihi, atas menserupakan Allah dengan makhluknya. Kama fa'ala al-musyabbihah, sebagaimana dilakukan oleh golongan al-musyabbihah, mereka yang mengatakan Allah Ta'ala serupa dengan makhluk pada sifat-sifat tertentu. Tamsil pada tamsil, kita dah belajar bawah ni, beza antara tamsil dengan tashbih. Mumatsilin dengan musyabbihin. Mumatsilin dia menyamakan Allah Ta'ala, tamsil dia menyamakan Allah Ta'ala pada keseluruhannya. Dia kata Allah macam makhluk, makhluk macam Allah. Itu tamsil. Tashbih dia kata sebahagian, contohnya tangan Allah macam tangan makhluk, tangan makhluk macam tangan Allah, mata Allah macam mata makhluk. Itu tashbih. Beza kena tahu beza antara tashbih dengan tamsil. Okey, jadi golongan musyabbihah ni mereka menyamakan Allah Ta'ala tadi dengan makhluk pada sifat tertentu lah. Itu. Jadi ilhad pada nama-nama Allah juga berlaku pada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Macam perbuatan puak musyabbihah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya ayyusammiyallaha bima lam yusammi bihi nafsahu. Kan, ilhad yang ketiga ni pada nama-nama Allah ialah dia menamakan, dia meletakkan nama pada Allah Ta'ala yang mana Allah sendiri tidak menamakan diri dia dengan nama tu. Dia reka nama untuk Tuhan, reka nama untuk Allah Ta'ala. Kan? Tak boleh. Ilhad. Lianna asma Allah, pasal apa tak boleh? Kerana nama-nama, lianna asma Allah tauqifiyatun. Kerana nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah ni apa dia? Tauqifiyah ni maksudnya macam mana datang macam itulah kita terima. Macam mana Tuhan sebut macam itulah kita isbat. Dan kita tak boleh nak reka-reka sendiri. Macam mana Tuhan sebut macam itulah makna dia. Tauqifiyah ni maksudnya kita tak boleh reka sendiri. Semua Tuhan beritahu. Jadi maknanya ilhad pada nama-nama Allah seperti perbuatan katasmiyatin nasara lahu aban. Sebab ilhad pada nama Allah sebagaimana yang dinamakan, dilakukan oleh golongan Nasrani yang mereka meletakkan nama pada Allah itu sebagai aban, ini bapa. Dia berkata Tuhan bapa. Kan? Tuhan bapa. Wa tasmiyatil falasifah iyyahu, dan penamaan oleh golongan al-falasifah iyyahu, akan Allah Ta'ala itu, akan sifat Tuhan itu dengan akan nama Tuhan itu illah fa'ilah. Dan illah fa'ilah itu sebab yang menyebabkan berlaku perbuatan. Apa makna illah fa'ilah secara detailnya di sini Ustaz? Cuba dah tengok dia punya. Okey, mana dia tadi? Dia kata illah fa'ilah. Illah ni maknanya sebab lah. Yang sebab yang melakukan, sebab yang mengadakan, itu illah. Sebab yang membuat, itu nama di si puak falsafah lah, kan? Maknanya dia kata sebab ada dia lah ada
Alam ini maksud gitu. Illah sebab fa'ilah yang melakukan. Ini maknanya dia penamakan Allah nama Allah Taala illah fa'ilah, padahal Allah tak nak sebut dia tu illah fa'ilah, Allah tak nak sebut. Allah tak pernah gunakan nama itu. Kan? Jadi maknanya perbuatan Nasrani yang mengatakan yang meletakkan nama pada Tuhan itu sebagai bapa dan mereka dan penamaan oleh golongan falasifah. Falasifah ni golongan falsafah lah. Kan? Filosofi. Dipenamakan Allah tu sebagai illah fa'ilah dan seumpamanya. Ini maknanya ilhad lah, penyelewengan pada nama Allah. Tentu yang ketiganya. Yang keempatnya annahu yushtaqu min asma'ihi asma'an lil asnam kashtiqaqil lata wa min al ilahi wal uzza min al azizi. Bahawa diambil daripada nama-nama Allah Ta'ala itu dinama, lalu diletakkan nama itu pada berhala-berhala seperti pengambilan berhala Lata, pengambilan nama berhala Lata itu yang disembah oleh puak musyrikin Quraisy itu kan, daripada perkataan al-ilah, kemudian diambil perkataan al-uzza kepada berhala itu diambil daripada perkataan al-aziz, kan? Diambil daripada nama Allah Taala, dibubuh nama daripada nama tersebut pada nama berhala. Ini ilhad, kan? Ilhad, penyelewengan. Baik, kemudian Syekh kata wa amal ilhadu fi ayatihi, wa amal ilhadu, adapun ilhad, adapun ilhad penyelewengan fi ayatihi pada ayat-ayat Allah Taala, fa yakunu fil ayati syar'iyyah, maka ia berlaku pada ayat-ayat syar'iyyah ni, ayat-ayat Al-Quran tadi kan, perkhabaran, ayat-ayat, jadi mana wahyu, ayat syar'iyyah ni adalah wahyu. Wahiya ma ja'at bihi rusulu minal ahkami, dan ianya apa yang dibawa datang oleh para rasul. Rasul ni para rasul lah. Kalau rasul, kalau ada waw kat sini kan, ada sin waw ni mana seorang rasul, mufrad kan. Kalau jamak dia ar-rusul, buang waw, jamak taksir. Jadi wahiya ma ja'at bihi rusulu minal ahkam, dan ayat-ayat syariah tu apa? Ditafsirkan di sini, iaitu apa yang dibawa datang dengannya oleh para rasul minal ahkami, daripada segala hukum hakam, wal akhbar, dan segala perkhabaran. Ini. Wa yakunu fil ayati al-kauniyati, maka ia itu berlaku pada ayat-ayat al-kauniyah. Ya. Dan ia juga berlaku pada penyelewengan itu juga berlaku pada ayat-ayat kauniyah. Ayat kaun ni maknanya aul alam. Alam ni kaun. Bilang kata kaun ni makna apa? Kaun ni alam lah. Wahia ma khalaqahu Allah, iaitu apa yang Allah Taala telah ciptakan. Ini maksudnya ilhad pada apa nama Allah Taala pada ciptaannya. Wa yakhluquhu fis samawat, dan apa yang Allah Taala ciptakannya di segala langit. Gitu. Baik. Ini dia nanti dia huraikanlah dengan detail lagi kan. Fa amal ilhadu, maksudnya dia hurai ni. Puan tafsirkan apa yang sebelumnya. Fa amal ilhadu fil ayati syar'iyyati, maka adapun ilhad penyelewengan pada ayat-ayat syar'iyyah tadi, pada wahyu tadi, fahuwa tahrifuha, maka ianya berlaku, ialah tahrif. Tahrif dia, tahrif ni mengubah, ubah, kan? Diubah kan. Contohnya hittah, dia kata hintah, kan? Contohnya gitulah. Au takdzibu akhbariha, itu ilhad pada ayat-ayat, ataupun mendustakan perkhabarannya. Au ansiyanu ahkamiha, ataupun mengingkari hukum hakamnya, menerhakai, menolak. Asyian ni maksiat. Maksiat, maksudnya ni mengingkari lah. Ahkamiha, segala hukumnya. Itu ilhad pada ayat-ayat syar'iyyah lah. Sama ada dia ubah ayat-ayat itu, atau dia mendustakan, dia kata tak percaya. Yang kedua, ataupun dia tahu tapi dia tak mau terima, dia bantah. Kan? Itu ilhad pada ayat-ayat syar'iyyah. Sebenarnya ilhad pada wahyu tadi lah.
Okey, wa amma ilhadu fil ayatil kauniyah, adapun ilhad penyelewengan pada ayat-ayat kaun ni, ayat-ayat alami ni, alam ni, fahuwa nisbatuha ila ghairillah, iaitu menisbahkan alam ini wujudnya kepada selain Allah. Dia berkata ini bukan Allah buat, ni bukan Allah buat, ni makhluk ni yang ni buat kan. Gitu. Dia menisbahkan penciptaan ataupun kewujudan alam ni kepada selain Allah, selain Tuhan yang menciptakan. Au i'tiqadu syarikin, ataupun dia berintikad ada sekutu bagi Allah yang menciptakan alam ini. Au kan mu'inun lahu fiha, ataupun ada au mu'inin lahu fiha, ataupun ada pembantu bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala untuk mewujudkan makhluk ini. Itu ilhad pada ayat-ayat al-kauniyah. Wal ilhadu biqismaini haram. Ilhad dengan dua-dua bahagian di atas, al-ilhad dan penyelewengan. Biqismaihi, dengan kedua bahagian yang di atas tadi, ilhad pada ayat syar'iyah dan ilhad pada ayat kauniyah di atas tadi, haramun adalah haram. Biqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, muhaddidan, yang mengugut. Muhaddid ni maknanya yang mana dia mengugut. Lil mulhidin, kan? Kerana firman Allah Ta'ala yang mengugut orang-orang yang menyeleweng, melakukan ilhad. Dan dalam surah apa? Al-A'raf ni kan. Di sini tulis ayat dia tak jelas, dia macam rosak tulisan dia. Okey, surah Al-A'raf di sini ayat 180. Allah kata Al-A'raf ni A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah kata wadharu, dan adalah kamu tinggalkan, kamu biarkan. Tinggalkan. Berpalinglah. Alladzina yulhiduna, tinggalkanlah orang-orang yang mereka itu menyeleweng, okay, melakukan penyelewengan fi asma'ihi, pada nama-nama Allah. Faham tak? Sayujzauna, sungguhnya nanti mereka akan diberi balasan, jaza. Yujzauna jaza, jazakallahu khairan, jaza kan, itu maknanya pembalasan. Jadi sayujzauna, nanti mereka akan diberi balasan, makanu, apa yang kanu adalah mereka, ya'malun, mereka semua kerjakan. Gitu. Ini dalilnya. Okay? Dalil kenapa dari yang kita baca tadi berkenaan dengan dia kata di sini haramnya ilhad. Ya, haramnya ilhad tadi. Begitu juga dalil dalam firman Allah Ta'ala surah Fussilat ayat 40. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi asma'ihi, sesungguhnya mereka yang menyeleweng, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la, di sini sebut fi ayatina, ini sebut ya, kan? Innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya mereka yang menyeleweng fi ayatina, pada ayat-ayat kami, la yakhfawna alaina, maka mereka itu tidak dapat bersembunyi, tidak tersembunyi atas kami, ya. Tersembunyi atas kami. Afaman yulqa fin nari khairun, apakah mereka yang dicampakkan ke dalam neraka itu lebih baik, amman, ataupun orang yang ya'ti aminan, datang dia dalam keadaan aman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. I'malu ma syi'tum, kata Allah, beramallah kamu semua mengikut kehendak kamu, suka kamu. Innahu, sesungguhnya, bima ta'maluna, Allah itu dengan apa yang kamu semua kerjakan, ta'malun, basir, yani maha melihat. Baik, itu dia ayatnya. Kemudian bawah tu dia kata wa minal ilhadi, dan daripada penyelewengan tersebut, ma yakunu kufran, apa yang ada yang boleh menyebabkan kekufur, menjadikan kekufuran ataupun menyebabkan orang itu jadi kafir. Hasba taqtadhihi nususul kitab wa sunnah, mengikut apa yang
ditunjukkan oleh Alkitabnya, Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran kata, Sunnah kata, hadis kata orang ni buat macam ni, kafir lah. Kalau dia kata buat macam ni, fasih lah. Gitu. Okey. Kemudian bab yang keempat. Tapi sebelum tu, kan Ustaz nak tunjuk apa yang Ustaz kita buat PowerPoint tu kan, PowerPoint supaya kita lebih jelas lah nampaknya kan. Ni pada muka surat 47. Okey, surat 47 Ustaz tunjuk slide lah. Custom slide show hide. Okey, Ustaz pas tunjuk slide pada kamu. Okay, from current slide. Okey ni Al-Ilhad, Ustaz ulang balik ni kan, supaya kita faham ni jelas ni. Ni ulang balik ni. Makna ilhad pada bahasa ialah al-mail, iaitu condong, menyimpang. Makna ilhad pada istilah ialah al-mail amma yajibu i'tiqaduhu aw amaluhu wa huwa qismani. Apa makna dia? Okay, ini terjemah Ustaz Bul ni mana dia lah. Dia condong, mana dia menyimpang dari apa yang wajib beriktikad dengannya atau wajib mengamalkannya. Menyimpang kan dari apa yang wajib beriktikad dengannya atau wajib mengamalkannya. Ianya terbahagi kepada dua bahagian. Ini kita baca tadi ni. Bahagian pertama, ilhad pada nama-nama Allah Ta'ala. Bahagian kedua, ilhad pada ayat-ayat Allah. Bahagian kedua, ilhad pada nama-nama Allah. Apa dia? Iaitu al-udul, yakni berpaling dari kebenaran yang wajib padanya. Iaitu yang kedua, ilhad pada nama-nama Allah terbahagi kepada 4 jenis. Jenis yang pertama, bahawa diingkari sesuatu daripadanya atau diingkari sesuatu yang telah ditunjukkan atasnya oleh segala sifat. Seperti perbuatan golongan Mu'attilah. Kan Mu'attilah ni kita dah tahu dah tadi kan. Jenis yang kedua, bahawa menjadikannya petunjuk atas mentasbihkan Allah dengan makhluknya. Seperti yang dilakukan oleh golongan Musyabbihah. Jenis ketiga, bahawa dinamakan Allah Ta'ala dengan apa yang dia tidak namakan dirinya dengannya. Kerana nama-nama Allah adalah taufiqiyah. Tadi sebutkan taufiqiyah dia tadi kan. Maksudnya taufiqiyah ni, taufiq maksudnya petunjuk. Ada petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ada panduan daripada Allah Ta'ala. Bukan kita reka-reka. Kita tauqifiyah dia panggil macam tu. Contohnya sembahyang 4 rakaat. Pasal apa sembahyang 4 rakaat? Sebab itulah tauqifiyah macam tu. Tu hajat tu macam tu lah. Seperti penamaan Nasara. Nasara ni golongan Nasrani lah. Bagi Allah Ta'ala sebagai bapa. Dia penamakan Allah sebagai bapa. Dan penamaannya oleh golongan falsafah sebagai iyahu. Yani iyahu, ini akan ianya. Ataupun illah, fa'ilah dan seumpamanya. Okay? Sebagai mana tadi? Saya rasa silap. Golongan falasifah. Okey tu lah. Iyahu, illah, ta'illah, fa'ilah kan. Dia yang melakukannya. Dan seumpamanya dia perubah nama Tuhan tadi. Itu jenis yang ketiga, ilhad. Ya. Yang jenis keempat ialah ilhad tu, bahawa dia ambil dari nama-namanya, nama-nama Allah Ta'ala sebagai nama-nama berhala. Dia letakkan nama tu pada nama berhala. Seperti penamaan Al-Lata dari perkataan ilah. Dan berhala Al-Uzza. Al-Lata ni berhala. Al-Lata dari perkataan ilah, dan berhala Al-Uzza diambil dari perkataan Al-Aziz. Kan? Ini perbuatan ilhad tadi. Yang jenis keempat. Kita tengok pula ilhad pada ayat. Tadi ilhad pada nama kan. Sekarang ilhad pada ayat-ayatnya. Baik. Kita ulang lagi ni. Ianya berlaku pada ayat-ayat syar'iyah. Iaitu, apa dia syar'iyah tadi? Wahyu lah. Iaitu pada segala yang telah didatangkan oleh para rasul. Alaihimussalatu wassalamu ala nabiyyina salawatullahi wassalamu. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad.
dengar nama Nabi kena selawat, tidak kedekut, berdosa. Kalau kita dengar nama Islam, orang sebut nama Nabi, kita tak berselawat, berdosa kita. Kan? Sebab kedekut tu haram, bakhil tu haram. Jadi manusia yang paling kedekut adalah manusia yang tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila disebut nama Nabi. Jadi bila disebut Nabi, kita kena kata Allahumma shalli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Boleh belaka. Kan? Jangan lupa tu. Kita orang belajar sunnah ni, kita lagi utama, lagi aula. Kan? Lagi wajib pada kita kena amalkan benda yang macam ni. Benda walaupun dengar kata macam remeh ya benda dekat, tapi tak. Benda besar. Kan? Selawat pada Nabi SAW sekali dapat 10 kali Tuhan selawat kat kita. Tak mau ke? Gitu ya. Baik. Jadi iaitu ilhad pada ayat-ayat syar'iyah itu wahyu, kan, yang telah didatangkan dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dari segala hukum dan perkhabaran. Ya. Penyelewengan itu berlaku pada hukum, berlaku pada perkhabaran. Dan ianya juga berlaku pada ayat-ayat al-kauniyah. Pada ayat-ayat kauniyah, iaitu pada segala ciptaan Allah dan apa yang dia ciptakan di segala langit dan bumi. Itu ilhad. Ada ayat kauniyah atau ayat syar'iyah. Okey, tengoklah dia huraian dia menghuraikan tentang al-ilhad pada ayat-ayat al-kauniyah tu. Apa dia ilhad pada ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah ni pada kaun dia Ustaz sebut kan. Kauniyah ni maksudnya alam. Alam ni kauniyah. Kaun. Iaitu menisbahkannya kepada selain Allah Ta'ala atau beriktikad ada sekutu dan penolong bagi Allah Ta'ala pada penciptaan dan pengaturan alam. Ya? Faham tak? Iaitu menisbahkan, apa makna menisbahkan? Menyandarkannya kepada selain Allah Ta'ala. Atau beriktikad, berpegang dalam hati, ada sekutu dan penolong baginya bagi Allah pada penciptaan dan pengaturan alam. Ini ilhad pada ayat al-kauniyah. Boleh kita tengok lagi? Okay. Keharaman al-ilhad ni. Haram. Keharaman ni berdosa lah. Kan? Yang pertama, ancaman Allah Ta'ala terhadap para mulhidin. Mulhidin ni orang-orang yang melakukan ilhad. Orang-orang yang melakukan penyelewengan. Itu maknanya mulhidin. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Wadharu maksudnya, apa maksudnya? Dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran. Pulaukanlah, tinggalkanlah orang-orang yang berpaling. Ini dia ilhad ni, mulhid ni, berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Dalam masa menggunakan, mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Dia balasan neraka lah maksudnya. Gitu. Kemudian lagi keharaman ilhad ni pada ancaman Allah Ta'ala terhadap para mulhidin. Ya? Macam tadi ayat yang kedua mengancam orang-orang mulhidin ni. Itu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fil nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar mengenai ayat-ayat keterangan kami tidak terselindung keadaan mereka dari pengetahuan kami. Kalau sudah demikian, maka adakah orang yang dihumbankan ke dalam neraka lebih baik atau orang yang datang dalam keadaan aman dan selamat pada hari kiamat? Tentulah yang datang aman pada hari kiamat. Katakanlah kepada orang-orang yang menyeleweng itu, buatlah apa yang kamu suka. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu lakukan dan akan membalasnya. Inilah dia kan. Okey, kemudian haramnya ilhad.
Okey, kemudian poin yang terakhir dalam bab ni, al-ilhad ada yang membawa kekufuran. Ada yang membawa kepada kekufuran dan ianya mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ilhad ada yang membawa kepada kekufuran. Termasuk pula pada bab yang keempat. Okey, boleh faham tak tadi? Siapa tak faham beritahu Ustaz ulang balik. InsyaAllah kita cuba memahami apa yang kita baca tadi. Al-babur rabi'u, bab yang keempat pula. Fi bayani sihhati madhhabis salafi wa butlanil qawli bitafdhili madhhabil khalafi fil ilmi wal hikmati ala madhhabis salaf. Bab yang keempat pada menjelaskan tentang kesahihan mazhab salaf. Okey, salaf ni apa? Salaf ni generasi awal umat Islam, terdiri daripada para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'in, itu salaf. Wa butlan dan batilnya, salahnya al-qaul, perkataan, atau pendapat. Kan? Salahnya perkataan yang mengatakan bitafdil madhab khalaf. Maksudnya dengan mengutamakan mazhab khalaf di atas mazhab salaf. Khalaf ni apa dia? Orang yang datang kemudian selepas generasi terbaik lah. Itu khalaf, mana belakang. Kita ni khalaf lah. Okey, di sana batilnya perkataan yang mengatakan bahawa mazhab khalaf lebih utama daripada mazhab salaf berkenaan dengan ilmu dan hikmah. Di sini saya menjelaskan bahawa di sana ada orang kata mazhab khalaf ni lebih baik, lebih mengetahui dan lebih pakar. Sebabnya hakikatnya ini adalah perkataan yang batil. Yang mengucapkannya adalah orang yang batil dan salah lah. Baik, sini kata Syekh rahimahullahu ta'ala, sabaqal qawlu fi bayani tariqati salaf. Sabaqa telah berlalulah al-qawlu oleh perkataan kita, akan huraian kita, fi bayani pada menjelaskan tariqati salaf, jalan salaf, jalan generasi awal. Wa dhikri dalili ala wujubil akhdhi biha, dan telah berlalulah tentang penyebutan dalil, bukti dalil yang atas wajibnya kita mengambil dengannya, dengan mazhab salaf itu, kan? Dengan perkataan yang menjelaskan tentang mazhab salaf itu. Amma huna, adapun di sini, di sini, fa innana, maka sesungguhnya kita, nuridu an nubarhina ala anna madhhab as-salafi huwa al-madhhab as-sahih wa dhalika min wajhain. Amma huna, maka adapun di sini kita hendak menunjukkan, barhana, nubarhin. Burhan, mana burhan? Burhan ni petunjuk. Jadi kita hendak menunjukkan ala atas bahawa mazhab salaf ini adalah mazhab yang sahih. Mazhab salaf, mazhab generasi awal adalah mazhab yang sahih. Wa dhalika min wajhain, dan demikian itu daripada dua wajah. Maksudnya penjelasan kita ini berlaku pada dua wajah, dua cara. Okey, wajah yang pertama, al-awalu anna madhhab as-salafi, bahawa sungguhnya mazhab salafi, mazhab salaf, dalla alaihi al-kitabu was-sunnatu, telah menunjukkan atasnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mazhab salafi, mana bukti dia, kan, pembuktian dia adalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jumlatan wa tafsilan, sama ada secara ijmal, secara ringkas, kan, wa tafsilan ataupun secara detail, secara huraian. Itu. Wala budda, dan itu semestinya lah. La budda ni mestilah. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, anzala al-kitaba, dia telah turunkan. Anzala ni dia telah turunkan. Jadi Allah telah turunkan al-kitab. Ya. Allah turunkan al-kitab
Ya. Untuk apa? Liyudabbira liyadabbara dabbara yudabbara yudabbiru, kan? Dabbara yudabbiru liyudabbiran nas. Tengok pembacaan dia. Jadi kita tadi nak reka-reka bacaan macam tu, kita kena ada ilmu saraf. Kan? Anak-anak sini belajar ilmu saraf tak? Tak belajar ilmu saraf di sekolah ni. Kena belajar lah. Fa'ala, fa'alu. Kan? Fa'alata, fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Kan? Fa'ala yaf'alu fa'lan. Kan? Belajar lah sambil-sambil reka bila nak pergi seronok. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Tampang kepala. Kan? Fa'ala tampang kepala. Jadi gitu. Jadi hafal lah saraf tu supaya kita boleh baca. Contohnya kenapa Ustaz baca yudabbira. Saya yudabbiru masuk lam tu. Lam tu dia grammar pula. Dia pergi kepada ilmu nahwu. Kerana lam tu huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Makna dia supaya. Okay. Yudabbira supaya an-nasu supaya mengambil pengajaran, mengambil tadabbur, supaya mengambil penghayatan oleh manusia ayatihi akan ayatnya. Maknanya supaya manusia mengambil manusia bertadabbur dengan ayat-ayatnya. Ayat Allah Ta'ala tadi, Allah turunkan Alkitab itu, Al-Quran, supaya manusia menghayati Al-Quran itu. Jadi kalau kita baca Quran, kita jadi macam burung kakak tua tu nak buat apa? Hafal, pergi hafal balik, kosong. Jadi macam kebanyakan sekolah-sekolah tahfiz, yang mereka tu hafal Quran semata-mata hafal saja. Mereka tak tahu apa isi Quran tu, nak buat apa? Jadi burung kakak tua bolehlah pahala. Tapi dia punya matlamat dia tak tercapai lah. Matlamat dia tak sampai. Sebab tu kita kena ada teknik. Teknik salaf, iaitu mereka tidak melangkaui 10 ayat sehingga 10 ayat yang mereka dah hafal tu dia betul-betul faham. Betul-betul faqih. Dan betul-betul mengamalkannya, baru mereka berpindah kepada ayat 10 ayat yang seterusnya. Kan? Jadi tak kisahlah kita nak hafiz Quran umur 60 tahun pun apa masalah dia. Saya 60 tahun baru semalam saya hafiz Quran contohnya. Kan? Tak ada masalah apa, bukan ada aib apa. Bukan nak mana kita nak jadi nak bagi apa nama sampai kita ni nak hafal 2 tahun 3 tahun. Saya target saya 2 tahun hafal. Lepas tu dia stres. Dia hafal lepas tu ada habis tu dapat sijil tu lupa Al-Quran. Nak buat apa? Jadi begitu, kita kena belajar, kena ada tadabbur. Jangan kita letakkan target kita untuk segera habis hafal Quran. Jangan letak target macam tu. Jadi maknanya kita kena letak target bahawa okey, aku bila keluar daripada sini dalam masa 2 tahun, apa yang aku boleh buat? Apa yang aku akan dapat? Tu. Apa sumbangan yang kita boleh bagi pada keluarga kita, pada masyarakat kita. Kan? Jadi macam tu ya, harap fahamlah kan. Jangan target nak habis 2 tahun aku mesti habis 30 juzuk. Habis Quran 30 juzuk kamu tak faham macam burung kakak tua nak buat apa? Jadi kena belajar untuk faham. Jadi Ustaz cuba baca kitab bahasa Arab pada kamu. Kamu ni yang masuk Ustaz sini adalah student di Al-Hazam ni lah. Bukan adik kakak yang ibu ayah ni, tak, bukan masuk Ustaz di situ. Masuk Ustaz ni kepada anak-anak yang belajar sekarang kan. Kamu kena ada target kamu. Yalah kalau kamu boleh dapat hafal 2 tahun, 3 tahun Al-Quran 30 juz, alhamdulillah. Itu satu nikmat, satu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan berpada hanya dekat hafal Quran saja, kosong, tak. Jadi kamu kena ada faqih, kena faham. Kan, segala apa hukum makam. Jadi kamu boleh jadi, ambil contohnya dalam bidang pengajian Al-Quran, mengetahui tafsir Al-Quran dan penghayatan. Sudah. Jadi tujuan utama dia, Al-Quran Allah turunkan liyudabbira an-nasu, nas fa'alah, supaya manusia itu mengambil tadabbur, penghayatan ayatihi akan ayat-ayatnya. Wa ya'malu biha, dan supaya mereka itu beramal dengannya. Asalnya ya'maluna, tapi oleh kerana waw tu dia merujuk kepada perkataan liyudabbira, maka sebab perkataan liyudabbira tu ada lam yang meletakkan baris atas pada ra, maka di sini pada fa'il mudhari' yang fa'il dia jamak tu dibuang nun lah. Itu keadaan dia grammar nahwu. Dibuang nun. Jadi ya'malu, dan mereka beramal biha dengannya,
dengan Al-Quran itu, ingka dan ahkaman, kalau Al-Quran itu berupa ayat-ayat hukum dan ayat hakam, ayat hukum hakam. Baik. Wa yusaddiqu biha, dan mereka membenarkannya, dan supaya mereka membenarkan dengannya dengan ayat-ayat tadi. Ingkanat, jika adalah ayat-ayat itu akhbaran, berbentuk khabar, berbentuk cerita. Contohnya Allah cerita Adam AS macam mana penciptaan dia. Allah cerita tentang kisah Habil dan Qabil tu kan. Allah cerita tentang kisah kaum Nabi Nuh AS macam mana Allah akhirnya Allah hantar banjir kepada mereka. Allah ceritakan tentang Nabi-Nabi Musa dan seterusnya, Nabi Isa dan seterusnya, dan kisah Nabi sebelumnya kepada umat Nabi SAW. Jadi kalau dia adalah bentuk khabar, cerita Qarun dan sebagainya, maka wajib kita membenarkannya. Ya kan? Wala raiba, dan tidak ada keraguan, anna aqraban nas, bahawa manusia yang paling dekat, ila fahmiha, kepada memahaminya, kepada memahami ayat-ayat Allah itu, wa tasdiqiha, dan membenarkannya, mengakui kebenarannya. Membenarkannya maksud mengakui kebenarannya. Wal amali biha, dan beramal dengannya, dengan ayat itu. Humus salafu. Mereka ialah as-salafu, golongan salaf. Golongan salaf dia generasi awal umat Islam, terdiri daripada para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'in. Okey. Boleh faham tak? Kemudian li'annaha, kerana wahyu itu, kerana Al-Quran itu, kerana ayat-ayat itu, ja'at, ia datang bilughatihim, dengan bahasa mereka, lughah. Bi itu makna dengan, ya. Bi makna dengan, lughati, lughah. Him itu mereka, dengan bahasa mereka. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Al-Quran turunlah bahasa Arab. Okay? Sebab tu kita wajib belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i kita wajib belajar bahasa Arab. Kan? Tak kisahlah umur kita berapa tahun pun. Kan? Maknanya kita kena usaha. Janji kita ada usaha belajar. InsyaAllah kita lepaslah beban kita. Walaupun kita tak boleh nak faham banyak-banyak lagi. Aku tahu kata qala, ya. Mana apa qala? Telah berkata. Dia telah berkata. Qala Allah. Allah telah berkata. Itu ya aku. Sabar belajar lagi. Macam kita sekarang lah. Kita telah melakukan kewajipan. Kalau kita mati tak dapat pandai bahasa Arab, alhamdulillah. Kan? Kita dah melakukan kewajipan duduk dalam majlis nak belajar bahasa Arab. Sebab tu saya tekankan di sini supaya kamu ni kena baca, terutamanya anak-anak tahfiz ni kan. Kamu kena usaha untuk boleh baca tulisan-tulisan yang tak ada baris ni, kan? Dan kamu kena faham dia, kamu kena ajar orang lain pula, kena bayar zakat ilmu. Zakat ilmu ni kita ajar pada orang kan. Itu dia mana gitu. Dia ustaz pun dulu macam kamu juga, anak-anak tahfiz ni. Tak erti baca juga kan, tak erti, tak tahu kan, alif ba ta pun tak tahu. Jadi kita belajar sehingga kita boleh baca perkataan-perkataan yang macam ni, yang tidak ada baris ni, macam mana nak bunyi dia. Jadi itu, untuk membariskan perkataan kita belajar ilmu saraf, dan untuk mengetahui kedudukan baris di belakang perkataan kita belajar ilmu nahwu dan saraf. Gitu. Okey ya. Dan ada slot tu belajar basic ilmu nahwu dan ilmu saraf. Kalau tak ada, maka ilmu kita tak akan berkembang lah. Kita tak boleh memahaminya. Kemudian, kan? Wafi asrihim, dan pada masa mereka. Wafi, dan pada asar, waktu asar. Asar dia, asar mana dia? Asar mana waktu? Wal asri, demi masa. Dan masa mereka, di Quran turun pada masa mereka, pada zaman mereka. Fala jarama, maka tidak heranlah, kan? Tidak heranlah, fala jarama, tidak heranlah, ayyakunu, bahawa mereka itu menjadi a'laman nasi, manusia yang paling alim, biha, dengannya, fiqhan, pada sudut kefahaman. Kan? A'laman nas biha fiqhan wa aqwamahum, dan yang paling lurus, yang paling kuat, paling betul amalannya. Orang-orang yang paling betul
amalannya, paling lurus amalannya. Kan? Ini. Okey, Ustaz pergi kepada terjemahan dulu. Sebelum kita pergi pada yang kedua, wajah yang kedua kan. Sekejap ya. Hello. Okey. Skema telah ni skema telefon Ustaz ni. Telekom Malaysia. Perkhidmatan anda akan diberikan. Skema ni call kita, biarkan dia. Okey. Selamat pagi Telekom Malaysia, dapat saya bantu? Okey, ni skema lah, tak apalah. Senang. Okey. Kita teruskan. Manusia syaitan jahat ni banyak atas muka bumi ni kan, nak cari duit, makan duit haram dengan orang ni kan. Dia ingat kita ada duit. Dia nak skema kita. Gitu. Bagi-bagi buta nak skema orang lah. Jahat betul. Okey. Kita kat mana tadi? Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah dekat dia ataupun Allah potong lidah dia. Jahat manusia ni. Kemudian kita pergi ya. Okey. Di sini tajuk kita hari ni. Okey, Ustaz pergi kepada current slide. Okey, current slide. Kita ulang balik ni. Bab 4 penjelasan tentang benarnya mazhab salaf, apa salahnya pendapat, maaf, Ustaz pun dah kepala tersabut jadi. Penjelasan tentang benarnya mazhab salaf dan salahnya pendapat yang menyatakan mazhab khalaf lebih utama daripada mazhab salaf pada ilmu dan hikmah. Kenaan ilmu dan hikmah. Okey. Jadi faham kan tadi kan Ustaz sebut mazhab salaf tu apa, mazhab khalaf tu apa kan? Kita kena faham tu betul tu. Nanti orang sebut apa ni salafi ni salaf ni apa benda ni. Kamu sebenarnya ada point, ada pengetahuan tentang ni. Mazhab salaf mazhab generasi awal, itu mazhab para sahabat radhiyallahu anhum, diikuti oleh golongan tabi'in dan diikuti oleh golongan tabi'in, dan kita pun hari ni bermazhab dengan mazhab salaf. Kita ikut mazhab pegangan generasi awal. Bila kita kata aku ikut mazhab Syafi'i, bila kita ikut mazhab Syafi'i, kita tak keluar daripada mazhab salaf pun. Itu maksudnya. Kalau orang tu kata dia mazhab Hanafi, dia tak keluar daripada mazhab salaf pun. Dan pada perkara-perkara yang bertepatan dengan mazhab salaf lah. Kalau kita mazhab Hanbali, dia tak keluar daripada mazhab salaf pun. Kalau bertepatan dengan mazhab salaf, itu mazhab generasi awal. Sebab semua para imam, semua imam-imam ini, dia berkata, idza sahal hadithu fahuwa madhabi. Bila hadis itu hadis sahih, maka itulah mazhabku. Jadi di sini jelas bahawa mazhab para imam adalah mazhab salaf. Cumanya kadang-kadang berlaku kesilapan. Kenapa manusia tidak maksum? Pada apa yang kita belajar, kita dah belajar, kita lihat di sana ada macam sedikit kesilapan, tersilap, kan? Maka kita tak ikutlah yang silap tu, kita ikut yang betulnya. Itu maksud dia. Kan? Contohnya kita kata ni lah. Kan? Qunut subuh. Ni biasa kan, berlaku kita sengketa ni boleh tak boleh. Jadi qunut subuh lah mazhab Syafi'i umpamanya. Bagi Imam Syafi'i hadis adalah hadis yang sahih di sisi dia. Maka dia meletakkan bahawa disunatkan untuk qunut subuh. Kan? Di sana ada orang kata datang cek balik kaji-kaji bahawa sanad tu sanad tidak sahih. Maka tidak, qunut subuh itu tidak sunnah. Jadi orang yang mengatakan tidak sunnah, qunut subuh itu bid'ah. Tidak semestinya orang yang bila dia kata di satu amalan itu bid'ah, tidak semestinya dia membid'ahkan orang lain. Itu kena faham. Kan? Jadi itu pentingnya ilmu. Kan? Jadi Imam Syafi'i, kita tahulah siapa adalah Imam Syafi'i. Itu dia telah beristihad dalam satu perkara itu. Jadi kalau dia bagi orang lain dia tersilap istihad dia, maka Imam Syafi'i tetap dapat pahala. Begitu juga orang yang beristihad, mengikut istihad Imam Syafi'i tadi dengan ilmu lah, bukan dengan ikut tanpa ilmu. Gitu kan. Jadi kita kata masalah istihadiyah para ulama tadi kan. Jadi tidak ada celaan pada A, tidak ada celaan pada B, macam tu.
kan? Khilaf antara ulama tadi berlaku pada hukum fiqh lah maksudnya begitu. Baik. Jadi Ustaz nak cerita pada kamu tu dia mazhab salaf. Dan mazhab khalaf ni mazhab yang datang kemudian yang menyalahi bagi mazhab salaf lah. Okey. Maksudnya jadi mazhab salaf adalah mazhab yang benar dan mazhab khalaf ni mazhab yang terbelakang dan tidak lebih baik daripada mazhab salaf. Itu maksudnya. Penjelasan ini berlaku dengan dua wajah lah. Yang dua wajah. Wajah pertama mazhab salaf perakuannya datang dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Barang siapa yang menelusuri jalan para salaf, bukan para salah ni, para salaf. Nanti Ustaz edit balik. Okay. Para salaf dengan ilmu dan sama. Mestinya dia akan dapati mazhab salaf adalah bertepatan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Bagaimanapun caranya, kerana Allah Ta'ala telah turunkan Al-Quran untuk manusia supaya mereka menghayati serta mengamalkan segala hukumnya dan membenarkan segala perkhabarannya. Dan sudah tidak diragukan bahawa generasi salaf adalah manusia yang paling memahami nas, paling mengamalkannya serta membenarkannya kerana ianya turun dalam bahasa mereka, yakni bahasa Arab, dan ianya turun di zaman mereka, zaman para sahabat. Dengan itu pastinya mereka paling faham dan sentiasa melaksanakannya dengan tepat. Itu dia penjelasan dia. Ini penjelasan dengan wajah yang pertama. Okey. Penjelasan dengan wajah yang kedua, an yuqala innal haqqa fi hadzal madhhab imma yakuna fi ma qalahu salaf. Okey. Kita dah sampai pukul 8.30. Jadi itulah janji kita sampai sini. Insya-Allah kita sambung lagi lah pada perbincangan ataupun bacaan yang akan datang tadi kan. Okey Ustaz. Show. Okey, sebelum Ustaz lupa, bahkan wajah kedua, wajah pertama ni mazhab ni para salaf ni Ustaz silap tadi kan. Okey, saya balik. Okey, jadi kita tanda di situlah. Tanda di kedua ni kan, bab yang keempat pada kedua ni. Begitulah. Ada soalan tak? Siapa-siapa ada soalan? Faham tak? 1, 2, 3 orang yang tinggal. 4 orang. 4. Mana seorang lagi? 5 tadi. Tandas. Oh, pergi tandas. Faham tak? Faham insyaAllah. Yang depan ni nama apa? Izzuddin. Yang belakang tu? Angkat tangan. Angkat tangan bagi tahu nama. Imat. Angkat tangan apa dah? Nama apa? Isfi. Tak dengar, Ustaz tak dengar. Isfi. Apa? Isfi. Seorang lagi? Kamu tolong beritahu tak apa? Mat. Imat. Apa? Izman? Imat. Imat. Yang Isfi, Imat. Lepas tu belakang sini tolong beritahu nama dia apa? Muaz. Okey. Izzuddin, Isfi, Imat, Muaz. Semua ai ni tiga orang adik kan ni? Lain-lain. Okey lah. Lain-lain. Ni apa nama? Izzuddin, Isfi. Nanti Ustaz tak tahu nama Ustaz senang tanya soalan. Yang mana Isfi, Imat, Izzuddin, belakang tu. Siapa tadi belakang sekali? Muaz tu kenapa duduk belakang? Kenapa tak duduk depan ni dah kosong kan? Dengar tak saya cakap ni? Pakai speaker besar. Boleh dengar Faham tak? Boleh. Faham tak? Apa yang kita belajar? Faham. Faham? Alhamdulillah. Fathallahu alaikum. Okey lah, insyaAllah. Kalau faham, Ustaz nak tanya soalan. Okey lah, insyaAllah. Jumpa lagi. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. A'anakumullah. InsyaAllah. Liliqa'. Assalamah.
نراكم إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق. الآن نقرأ تسبيح كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.